Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk tajuk bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Ada 4 tajuk dalam ni. Baik, kita pergi satu persatu. Kita masuk 3.1, kuasa 2 dan kuasa 2, punca kuasa 2. Tajuk kecilnya kuasa 2. So, tengok contoh. Kalau yang ini ada luas. Kalau kata luas, apa maksudnya luas? 1 cm kali 1 cm. So, luas jawapannya 1 cm persegi. Ini nama cm persegi. Tanda matematik yang ini yang kita nak belajar hari ni. Baik, tengok contoh. Soalannya 5. Ini kita sebut 5 kuasa 2. Apa maksudnya? Ini 5 darab 5. Bukan 5 kali 2. Bukan 5 darab 2. Ini sebenarnya berulang 5 2 kali. Namanya ni pendaraban berulang. Kita berulang 5 ni sampai 2. Alright. So 5 kali 5, kalau hafalah 25 sepatutnya jawapannya. So 3 kuasa 2. Apa maksud 3 kuasa 2? Sorry. Bukan 3 darab 2 ni tak betul. Tak betul. Bukan 3 darab 2. Sepatutnya 3 berulang lagi 1 lagi 3 kat situ. Jadi 3 kali 3 jawapannya 9. Okey. Itu masuk kuasa 2. So, ini kita panggil 5 kuasa 2. Yang ini kita panggil 3 kuasa 2. So jawapannya 25. Ini jawapannya 9. Baik, masuk tajuk kecil lain, kuasa 2 sempurna. Okey, tengok contoh ni. Saya buat satu sifir. Ini kena carilah dengan kalkulator kalau tak pandai. Sebenarnya patutnya ni dihafal. Maksudnya kalau contoh 1 kuasa 2. Nak beritahu je lah maksudnya 1 kali 1. 1 kali 1 1. Kedua kuasa 2 maksudnya 2 darab 2. Berulang 2 kali 2. Ini jawapannya 4 4. Baik, 3 kuasa 2 maksudnya 3 kali 3 lah. Tadi dah buat 9 9. Dan seterusnya. Ini sepatutnya kena hafal. 4 kuasa 2 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225. Kalau tak ada boleh, makanlah kalkulator. Tengok contoh 15 kali 15. Mereka tunjuk kadang anak murid dia takkan tekan. Masuklah tekan 15 15 darab 15 sama dengan, atau dapat jawapannya 225. Ni kena tunjuk juga. Kadang-kadang dia tak tahu macam mana tekan kalkulator. Ada kalkulator dia beli tapi tak tahu tekan. Dia tenang je. So saya senaraikan. Sebenarnya dah buat dah. Ni semua nilai ni saya senaraikan. Maksudnya bila nampak nombor 36 ni, dah tahu dah dia sepatutnya sempurna. Maksudnya dia mesti sempurna. Apa dia punca? Kenapa dapat 36? Kita dah belajar faktor ni. Faktor yang membabitkan kuasa 2. Kalau dulu faktor 36, maksudnya 1 kali 36 Ini faktornya. Tapi hari ni kita masuk kuasa 2 sempurna. Maksudnya kita nak cari punca yang dua-dua serupa. 6 lah 6 kali 6 36. Contoh macam tu. Tengok contoh 1 pula. Kita nak tentukan benda ni kuasa 2 sempurna ataupun bukan. 36 ni kuasa 2 sempurna atau bukan. Semua cikgu dah tulis kat sini nombor perdana. Apa kena mengenal guna nombor perdana? Jadi 36. Walaupun sebenarnya dah hafal kan, saya dah tahu 6 kali 6. Tapi kita gunakan nombor perdana, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. 36 kita bahagi nombor perdana yang paling kecil. 2 ni 2. So saya bagi 2, 36 bagi 2. 1, 16, 8 So 18 saya bagi 2, 18 bagi 2, 9 9 boleh bagi 2 tak? Tak boleh. Kita ambil nombor perdana yang 1 3 3, 9, 3 3 boleh bahagi lagi. 3 bagi 3 1. Perhatikan So yang di luar ni di luar ni saja. So saya boleh tulis balik. Dia sama juga dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Baik. Jadi kita kena susun. Ini susun supaya dia ada 2 kumpulan kiri dan kanan sama rata. Jadi maksudnya 3 ni 3 dengan 2, 2 dengan 3. So saya jadikan dia 2 kali 3 3 kali
2 susun balik, saya susun balik. Ni 2, 2 pindah belakang, 3 ni di sini. Tengok. Jadi dah ada 2 kumpulan. Ni kumpulan yang pertama, ni kumpulan kedua. Maksud kuasa 2, 2 nombor yang sama berulang. Nampak sama yang berulang. Jadi kenalah sama 2 kumpulan yang berulang nombor yang sama. Ni kumpulan ni 2 kali 3, kumpulan ni 3 kali 2, benda sama. Jadi ini sebenarnya 5. Bukan 5, bukan tambah. 3 kali 2 6. 3 kali 2 6. So 6. So 36. Ada 2 kumpulan nombor yang sama punca. Puncanya 6 dengan 6. So ini kita panggil sempurna. Nombor sempurna. Buat tengok 54. 54 sempurna atau tidak. 54 sempurna atau tidak. Guna kaedah pembahagian berulang. 54 bagi sifar 2 dulu. Sifar 2, 2, 14, 7. 7 ada dalam sifar berapa ni? 3. So bagi 3, 9. 9 27. So 9 ada dalam sifar 3. Sifar 3, ambil nombor perdana 3 bagi 3. 3 bagi 3, dia punya 1. Tengok. Kita bagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan pertama 2 kali 3. Kumpulan kedua 3 kali 3. Sama tak? Tak sama. Bukan nombor yang sama. Ini 3 darab 3, ni darab 3. Bukan 2 kumpulan yang sama. Jadi maksudnya ni bukan sempurna. Alright. Kamu buat latihan lah kot. Buat latihan. Ini latihan tak silap cikgu. Terlupa nak tulis ni. So latihan dia 3.1A. Kamu buat 3.1A. 3.1A. Ini semua. Alright. Masuk tajuk lain, kuasa 2. Punca kuasa 2. So apa tu punca kuasa 2 ni? Baru belajar. Dia tanda. Tandanya macam ni. Dia tulis ada situ panjang tarik ni. Right. Ini kita panggil tanda punca kuasa 2. Baik, tengok contoh. Saya ada satu soalan. Punca ni, ini kita panggil punca kuasa 2 16. Ataupun kita boleh sebut juga sebagai 16 di punca kuasa 2. Itu cara sebutnya. Ada 2 kaedah. Sama juga dengan ini, maksudnya 16 tadi kita dah buat. 16 sebenarnya dia daripada mana 16 ni? Dia daripada 4 kali 4. Tadi kalau kata jadi sempurna, nombor kuasa 2 sempurna ni. Jadi dia daripada 4 kali 4. So bila 4 kali 4 ni kita gabung, dia boleh jadi 4 kuasa 2. Terbalikkan proses sebelum ni. Sebab punca kuasa 2 sebenarnya terbalik kepada kuasa 2. Kalau contoh saya kata 4 kuasa 2 kan dia jadi 16. 16 kita punca kuasa 2 dia kan dah jadi 4. So kena ingat tanda punca bila berjumpa dengan kuasa 2. Tak kira lah 2 duduk dalam ataupun 2 duduk luar. Kuasa 2 duduk luar, punca. Bila dia berjumpa berdua ni, dia akan jadi, dia mansuh, dia akan hilang sama dia. Akan hilang tanda ni terus. Jadi jawapannya 4. Right. Tengok contoh nombor 2 pula, 25. Kita tahu dia berpunca daripada 5 kali 5. So, ini kita akan tulis sebagai 5 kuasa 2. Bila tanda kuasa 2 berjumpa punca, dia akan hilang. So tinggal nombor saja. So 5 dia 25. Punca nombor 25 ni daripada nombor 5 ni. Puncanya, dengar baik-baik ayatnya. 2 punca 25 berasal daripada 5. Itu maksud dia. Itu dia bertimbang balik. Ni kaitan dua-dua ni. Baik. Masuk latih diri 3.1B. Buat latihan 3.1B. Ni dia.
Nanti kamu cari dalam buku teks buat semuanya. Baik, sambung tajuk lain. Kuasa 2 suatu nombor. So kita kira contoh 3 tanpa guna kalkulator. 6 kuasa 2. So apa maksud 6 kuasa 2? 6 darab 6. Jalan kerja, tunjukkan jalan kerja. So 6 kali 6 36. Tanpa guna kalkulator. Kan tak apa sifar 6. B pula 3/4 kuasa 2. Apa maksud pecahan kuasa 2? Maksudnya 2, 3 dapat 4 pun dapat kuasa 2. Maksudnya macam ni kita tulis 3 kuasa 2 bagi 4 kuasa 2. Balik semula kepada yang tadi kita masuk tajuk kuasa 2. Kalau 6, 6 kali 6. Maksudnya 3 kuasa 2, maksudnya 3 kali 3. Tak payah cikgu tulis naik. Teruslah jawapan terus. 3 kuasa 2 jawapannya 9. Bawah ni pula penyebut perkan 4 kuasa 2 16. Itu jawapannya. Tak payah permudahkan. Jangan permudahkan. Biar ada dalam bentuk ini. So C pula negatif 0.5 kuasa 2. Apa maksudnya? 0.5. Salah tulis. Negatif 0.5 didarab dengan negatif 0.5. Dua ni. Dua berulang 0.5. Alright. So tak tahu sebab dia berkata bukan guna kalkulator, kita guna kaedah konvensional yang lama ni. 0.5 darab dengan 0.5. 5 kali 5 25. 5 kali 0 0 tambah 2 0 kali 5 dah tak payah lah. 0 dan 0 tak perlu tulis pun 0. Jadi kira titik perpuluhan 1 2. So berpindah 2 titik perpuluhan. So jawapannya 0.25. Negatif dan negatif positif. Okey. Baik, tengok contoh 4 pula. Cari menggunakan kalkulator. Mesti guna kalkulator. Alright, tengok contoh A. 43 kuasa 2. So gunakan kalkulator. Macam mana guna kalkulator? Cikgu tunjuk kalkulator cikgu. Dia hanging lambat sikit. Alright, so on kan. Okey. Baik, so 43 kuasa 2. Maksudnya tekan je lah 43. Kuasa 2 ni dia ada dekat sini. Ni nampak ni kuasa 2. X nombor 2 kalau tanda dia X begitu. Okey. So tekan saja benda tu. Dia keluar ringgit ringgit nombor 2. Dia tak sama dengan nombor 3. Samakan dengan jawapan terus. So 1000 jawapannya. Sikit kalau pakai benda ni. Negatif. Sorry. Dia sama juga dengan kenapa ni? Sama juga dengan 1849. Dia tutup baru tak hang. Okey. Baik, tengok B pula. So macam mana cara tekan? Ini ada dalam buku teks ni cara nak menekan itu. So 7. So buka kurungan, ada kurungan. Sorry, bukan yang ini yang ini. Sekejap. Lambat sikit. Okey. So buka kurungan. Ni semua kurungan kat belakang ni. Buka kurungan. Tengok soalan dia ada negatif. So letak negatif. Tolaklah kat situ. 7. Tulis 7. Perkan dengan 13. Mana saya nak per ni ada A, B per C. A. Maksud ni per. Per 13. Tutup kurungan. Letak X kuasa 2. Tekan sama dengan. Itulah ada jawapan. Terus tulis 49 per dengan 169. Okey. Baik, C pula tekan di kalkulator, offkan, clearkan, buka kurungan, negatif, letak 0.002, tutup kurungan, tekan sama dengan. Silap je. Ada kuasa 2 kat sini.
Kan sama dengan semula. Tu jawapan dia. Jawapan dia 0.00004. 1, 2, 3, 4, 5. Silap ni. Ada 1.04. Baik, kan dalam calculator saya terlupa nak tunjukkan kalau tekan kadang-kadang saya kata tekan 0.002 kuasa 2 kan. Kuasa 2. Ada kadang-kadang kalkulator yang bagi tanda macam ni. Tanda macam ni sebenarnya kita tak nak. Kamu kena settingkan balik kalkulator. Tengok betul-betul cara dia macam mana. Kamu tekan mode ini, mode yang ini. Mode yang ini tekan 1 sekali, tekan 2 kali, dia keluar macam tu, 3 kali, 4 kali tekan, tempat yang sama, 5 kali tekan. Tengok dia ada 3 kaedah kat sini. Sini saya tak nak ajar dulu, tak apa, ni sains, ni SCI, sains. Masuk yang tadi tu bentuk sains, nombor yang bentuk sains ataupun saintifik. Ni nama kalkulator saintifik, dia automatik akan bagi nilai saintifik. So normal, ni normal nilai yang betul-betul yang sepatutnya kamu kena pakai. Jadi macam mana nak tekan 3, nombor 3 ni minta nombor 3 tu, ambil 3 tekan. So dia tanya 1, 2, ambil 2 je, ambil paling besar je. Dia akan bagi jawapan yang betul. Kalau tak percaya, kenapa? Kalau tak sepatutnya bukan jawapan yang tadi tu, kerana kalkulator dia betul. So maksudnya 0.02, saya akan tunjuk balik. 0.02 kali dengan 0.002 berulang. So 2 kali 2, 4. Lain semua kosong. 2 kali kosong, kosong. Tak payah tulis. Jadi berapa titik perpuluhan? Ada 6. 1, 2, 3. Tak payah tengok dekat sini. Sepatutnya sebelah belakang ni dia berpindah lah. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Itu baru jawapannya. Kalau tak boleh, kalau kalkulator tak betul. Jadi kadang-kadang kalkulator ni tak memberikan jawapan yang sepatutnya. So kena hati-hati. Kalkulator ni bukan penyelamat 100%. Sengaja saya bagi soalan macam ni. Nak tengok kalkulator ada masalah. Alright. Baik, tengok so buat latihan ni 3.1C 3.1C. Ni dia tunjuk macam mana cara menggunakan kalkulator. Alright. 3.1C. Cuma cikgu nak kamu kena hati-hati. Kadang-kadang bila masukkan nombor negatif ni, jawapan dia mesti sentiasa positif. Ambil perhatian Jadi kalau kadang-kadang ada yang tunjuk, cikgu, saya ada buat contoh 2 kuasa 2. Jawapannya berapa? Tadi mesti 4. 4. Tapi ada yang tekan juga negatif 2 kuasa 2. Ada yang tekan juga sama juga dengan negatif 4. Ini tak betul. Ini kalkulator dia biol sikit. Ini kamu kena perhati betul-betul. Sebenarnya sepatutnya negatif 2, kalau kita tulis, kalau kamu dah belajar integer, negatif 2 perlu ditulis dalam bentuk kurungan begitu. Dia mesti tulis dalam bentuk kurungan macam ni. Barulah untuk kuasa 2, dia kena berulang negatif 2 kuasa 2. Kalau kita hafal balik yang tadi yang atas, kali saya dah tunjuk awal-awal. Ini maksudnya negatif 2 kali negatif 2. So kalau dah beritahu negatif kali negatif mesti positif. Jadi kalkulator ni bukan benda hidup dia macam robot lah. Kalau kamu arahan dia salahlah dapat jawapan. Jadi kamu tengok siapa yang pandai pintar. Kalkulator pandai ke kamu yang pandai. So kamu kena ubah minda. Kalkulator ni bukan penyelamat untuk jawapan kamu je. Kamu kena hati-hati dengan tanda. Ini maksudnya tanda matematik. Dah masuk, kita dah mula kepada menggunakan tanda matematik. Jadi hati-hati. So buat latih diri 3.1C muka surat 53. Ini kamu buat yang ini. Alright, tajuk lain, menentukan nilai punca kuasa 2 pula. Alright. So dia minta tanpa guna kalkulator. 25 ni kena hafal Ni sebenarnya daripada 5 kali 5. Dia daripada 5 darab 5. So apa maksudnya ni?
puncakan 5 kuasa 2. Bila dua tanda ni berjumpa, punca kuasa 2 dan 2 kuasa 2 ni, so dia akan jadi tinggal 5 saja. Ataupun sebenarnya kalau kamu dah hafal, terus je direct jawapannya 5 pun boleh, tak ada masalah. Sebab memang dah suruh hafal, tak ada jalan kerja panjang pun tak ada masalah. Baik, 144 144. So 144 kena hafal lah. Ni sebenarnya daripada 12. Alright. Terus dia 12, terus 12 pun tak ada masalah. Ini tanpa menggunakan kalkulator. Baik, tengok contoh C pula. Alright. Bila membabitkan pecahan ini bercampur, nombor pecahan bercampur, kena tukar jadi pecahan tak wajar. So 4 kali 2 8, kali tambah 1 9. So jawapannya 9/4 puncakan. Baik, bila punca kuasa 2 untuk pecahan ni, maksudnya 9 dapat punca kuasa 2 macam kuasa 2 tadi. Bila punca pun sama juga, 9 akan dapat punca kuasa 2, 4 akan dapat punca kuasa 2. Dia balik kepada formula yang awal tadi ni. Bila punca 9 jawapannya 3. Punca 9 jawapannya 3. Macam tu terus je. Mana tadi? Punca 9 jawapannya 3. Punca 4 jawapannya 2. So biar saja dalam bentuk pecahan tak wajar. Alright, contoh D pula. Perhatikan 0.0000196. So 196 ni sepatutnya kamu kena hafal. 196 ni sepatutnya 14. Jadi 2 ni kalau perhatikan 13 dengan 14 ni 169 196, dia terbalik je. 69 96, 69 kecil, 96 besar. So 2 ni 1 14 1 13. Senang nak hafal. Kalau 11 1 21, 2 duduk tengah-tengah. 12 1 44, 13 169, 2 25. Ini kena hafal nombor ni supaya mudah. Alright. 196 ni sebenarnya dia daripada nombor berapa tadi? Itu lupa cikgu. Nombor 13. Jadi ingatlah balik bila contoh yang tadi panjang, cikgu tunjuk yang ini 0.00 ni. Macam mana jadi bila punca dia terbalikkan? Maksudnya perpuluhan ni terbahagi kepada 2. Perpuluhan ni terbahagi kepada 2. 196 terus ambil jawapannya 13. Tak muat kat situ, saya tulis kat sini 13. 13. Jadi berapa titik perpuluhan nak pindah? 3 sajalah. 3 saja. So ambil 1 2 3. So jawapannya 0.13. Nak tahu betul ke tidak, kita semak 0.013 darab dengan 0.013. 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. 1 kali 3 baris baru pula 3. 1 kali 1 1. Jumlahkan. Ni semua kosong, tak payah kira dah. 9 6 1. Berapa titik perpuluhan? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 lah. 1 2 3 4 5 6. Itu sebab kita belah tadi pada 2. 3 ni yang atas ni punya, sorry, yang ini punya. Alright, itulah jawapannya. Betul, tanpa menggunakan kalkulator. Jadi ini jawab latih diri 3.1D. 3.1D, mana dia 3.1D? Ni dia. Jawab. Boleh pause, tak payah berhenti nak buka buku teks, tak apa. Boleh terus sambung ni. Nanti jawab soalan. Tapi bagus buka buku teks. Sebab ada latihan yang atas ni, cikgu contoh-contoh yang cikgu tak pakai dalam buku teks. Kamu boleh tengok lain. Sambung lagi, mencari nilai menggunakan kalkulator. So bundarkan dalam 2 titik permulaan. So 4. 4. Gunakan kalkulator, ambil kalkulator. Cikgu tunjuk pakai kalkulator cikgu saja. Terlupa pakai juga yang ini. So punca 4 guna kalkulator. Salah pula dia lambat. Okey. Clear
So 4, punca 4 ni tanda ni punca 4 punca 4 tekan punca dulu. Letaklah nombor 4 tekan sama dengan 2. Jawapannya 2. Terus dia bagi jawapan. Tak ada masalah. B pula punca 6, tekan je lah. Clearkan balik. Tekan punca ke 6 sama dengan. Dapat jawapan 3. Dia minta 2 titik perpuluhan aja. Banyak sangat ni, panjang sangat. Jadi kita ambil sampai 4 ni je. Kita tulis balik jawapannya 2.4 4 dia akan jadi 5. 9 bundarkan 4 dibundarkan jadi 5. Alright. So, tengok juga yang C pula. Cikgu gunakan kalkulator cikgu yang ni, yang tak hang ni. So C ni pula 5.26. So tekan benda yang sama punca tu, punca. Ni nanti nampak terang sikit. Tekan 5.62 tekan 62 5.62. Tekan sama dengan. Nampak ni terlalu banyak. So dia ambil sampai 3 je titik, 2 titik perpuluhan. So ni jawapannya 2.37. Tak perlu tukar 7 sebab belakangnya kosong. Tak lebih daripada 5. Alright. Satu lagi, yang ni kena guna kalkulator yang ni. Okay. So D so macam mana caranya? Bila membabitkan pecahan, dia kena ada kurungan. Sebab nanti kita nak pakai ni tanda yang ni A, B per C. Jadi tanda ni A, B per C. Tanda ni dia akan jadikan ni A, B, C. A ni milik yang satu ni, depan nombor bercampur. B ni milik yang atas ni, pengatas. C ni milik penyebut. Jadi kena tahu bila keluar kalkulator bentuk macam ni, nak beritahu ini A punya tempat dia, B duduk tempat yang ini, C duduk tempat yang ini. Kalkulator saintifik macam ni. So tengok contoh saya kata puncakan 1 silap buka kurungan 1 per 1 letak A, B, C, D ni 2 tutup kurungan tekan sama dengan itulah jawapan ni. Jawapan dia 1.22. Cukup saja. Okey. Cuba nak tengok cikgu nak tunjuk bila contoh kalau kalkulator tekan 1 per 2 tekan sama dengan. Ini kena faham kalkulator ni, nak kena faham ini tempat 1, ini tempat 1 ni. Dia kalkulator dia baca macam tu. Yang ni untuk tempat 1 yang atas. Ni nombor 2 untuk tempat penyebut ni. Dia akan terus macam tu. So kalkulator ni kalau kamu perhatikan ada D per C kat sini, warna kuning. So nak keluarkan warna kuning ni kena tekan shift ni. Shift yang ni. Shift tekan yang itu, dia akan jadi nombor tak wajar. Jadi tak payah susah payah nak tukar. Benda ni boleh sebenarnya gunakan untuk tukarkan jadi pecahan tak wajar. Itu saja. Alright. Jadi buat latih diri 3.1E. Muka surat 54. Sama juga muka surat yang sama. Ini cara dia tunjuk macam mana nak guna kalkulator. Jawab soalan ni. Sambung lagi. Baik, tajuk akhir kita nak anggarkan nilai. So apa maksud anggarkan? Nilai yang kita agak-agak ataupun nilai yang diteka. Tapi nak teka nilai kita kena ada panduan. Cikgu tunjuk panduan macam mana nak cari nilai. Jangan tengok contoh buku teks Tengok contoh cikgu bagi. Soalan 1.2. So 1.2 ni cikgu dah senaraikan nombor punca kuasa 2 sempurna. Kuasa sempurna. Maksudnya kalau 1 kali 1 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 6 satu bukan 6 4 kali 4 16 macam tu. Tengok 1.2 kita ada 1 dengan 2 je. 1 jawapannya 1, 2 jawapannya 4. Jadi kita buat macam garis nombor Buat macam garis nombor
1 kuasa 2 dengan 2 kuasa 2. 1 jawapannya 1 2 jawapannya 4. 2 kuasa 2 jawapannya 4. Tapi dia minta 1.2. Ini tengah-tengah jadi 1.5 lah. Buat macam soalan macam pembaris. Tengok 1.2 duduk dekat sini lebih kurang. Dia duduk dekat sini. Agak-agak lah, maksudnya agak-agak anggarkan. Simbol dia macam ni, simbol dia beralun ni. Bukan jawapan betul-betul guna kalkulator. So ini jawapannya, tengok cikgu tak payah gunakan kalkulator pun. Cikgu anggarkan ini jawapannya agak-agak. So ini jawapannya macam tu buat beralun. Cikgu agakkan kejap kalau tengah-tengah 1 dengan 4 panjang sangat ni nak agak. So tengah-tengah rasanya 2 lah. So sini rasanya 3 lah. 1 so bukan agak-agak 2 ni 2.5 lah. 1 2 3 4 5. So ni 2.5 lebih kurang lah. So ini agak-agak berapa? Cikgu anggarkan rasanya 1.8. Jadi cuba tekan kalkulator kalau betul-betul 1.2 kuasa 2. 1.2 kuasa 2. So jawapannya perpuluhan. 1.44. Ini jawapan betul-betul. Ini jawapan sama dengan. Ini jawapan anggaran. Ini maksud anggaran. Nilai betul-betul yang ini. Ini nilai anggaran. Tak betul pun tak ada masalah sebab dia main teka. Tapi agak-agak lah dia takkan sampai 2 lah. 1.5 2 lebih sangat. Tak sesuai. So agak-agak. Nak faham kita tengok contoh 2 pula. Contoh B. So negatif 30. Negatif abaikan aja lah, seolah-olah macam tak ada nampak apa-apa lah. Sepatutnya gaya nombor negatif dia terbalik. Tak apa. So 30 So 30 kita anggarkan nombor 3 je. Sebab kita tahu 3 kita tahulah 3 kuasa 3 9. Kalau kamu belum belajar 30 kali 30 kita kira 3 saja 9. Jadi kosong kat belakang letak 2 kosong aja kat belakang Ini jawapan betul 900. Okey. Ini jawapannya betul 900. Okey. Jadi anggaran kita dia berada dalam sepatutnya dah ada jawapan soalan masalah tak apalah. Dia berada antara 20 kuasa 2 sampai berapa? 30 kuasa 2. Soalan tak baik ni. Silap cikgu macam mana boleh bagi soalan 30. Kalau ada 31 masalah. Tak apa, kita betulkan boleh tak soalan cikgu letak 32. Kita betulkan soalan. So kalau 30 900 yang kita tahu 3 je. Jadi kosong kita letak 2 kat belakang. So 32 dia berada 2 nak kira jadi panjang. Jadi kita ambil antara 30 kuasa 2 dengan 40 kuasa 2 ni sebenarnya panjang sangat, tak apalah. So kalau 40 kuasa 2 jawapannya 1600. 30 kuasa 2 jawapannya 900. Jadi 32 rasanya ada dekat sini lah. Ini 32 ni rasanya duduk kat sini. Jadi anggarkan. So tengok 900 dengan 100 1600. Kita cari beza dia. So 900 ada berapa biji nombor kat situ. 1600 tolak 900. Ada 700 biji nombor dalam ni. So 900 tambah 700 dapat 16. So maksudnya ada 700. Rasa tengah-tengah berapa? Bagi 2. 700 bagi 2
350. 350 ni tambah dengan 900. Dia kat sini yang tengah-tengah 1250. Jadi 900 ni 32 agak-agak berapa? Agak-agak 1100. Sebab ni CP2 takkan CP32 takkan 1100. Kita letaklah nombor lain 1100 dah nak dekat sangat kat sini. Kita ambil lah 1090. Sebenarnya tadi 1100 pun boleh, tak ada masalah. Kita check balik. Ini jawapan anggaran. So 32 kita bila negatif dia mesti jadi positif dia mesti jadi positif. Jadi anggaran 1090. Ni kalau betul-betul kuasa 2 kan. Jawapannya 1029. 1090. Dekat dah. Dekat Bila dekat-dekat dia tak semestinya tepat Ini itu nama anggaran. Baik, tengok C pula contoh C pula, punca kuasa 14. So 14 nak tengok punca nilai yang sempurna ni. 14 ada tak 14? Tak ada. Yang ada 16 dan 9 aja. Dia berada 14 ni berada antara 9 dan 16. Ini maksudnya kita nak anggarkan nilai, dia berada dekat mana? Anggarkan. So kita ambil yang ni jawapannya 9. Jawab 9 puncakan 16 puncakan. Dia berada antara ni. 14 dia berada antara ni. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agak-agak kat sini. Tu agak ni tengah-tengah. Alright. So 9 jawapannya 3. 16 jawapannya 4. Punca 16 4. So agak-agak 14 berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rasanya kat sini yang tengah-tengah punca 12. Agak-agak je lah. Jadi 14 rasanya 3.5. Mesti lebih daripada 5 letaklah 6. Jadi kalau guna kalkulator, jawapan betul berapa? Puncakan 14. 3.7. Dekat-dekat lah tu tak ada masalah. Akhir sekali D 0.12. Berarti bila 0.12 kena belah 2 lah jawapannya 1 titik perpuluhan. So kalau 12 dia berada kat 9 dengan 6 juga ni. 9 dan 6 juga 16 Jadi saya buat satu garis nombor. Ini punca kuasa 0.9. Ini kita panggil punca kuasa 0.16. Nak percaya 0.16 ni boleh dapat jawapannya berapa? Berapa jawapan? 6 daripada yang 4. 0.4. Ini salah bukan 0.9. 0.09. Dia mesti ada 2 titik untuk dapat jawapan 1 titik. 12 ni kita dah tahu mesti jawapannya 1 titik perpuluhan. Jadi 0.9 jawapannya 3. 0.3. Tak percaya cikgu kena tunjuk lagi. 0.3 kali 0.3. 3 kali 3 9. Berapa titik perpuluhan? 2. Tu. Jadi yang ini 0.4 kali 0.4. 4 kali 4 16. 2 titik perpuluhan. Balik semula kepada ni. So rumit anggaran tak apa, tengok tunjuk juga. Jadi 0.9 0.16. So ini jawapan dia, ini anggaran dia. Jadi 0.12 rasanya lebih daripada sini lah. Maksudnya dekat sini sekejap 9 16. So 9 dengan 16 berapa beza ni? 9 dengan 16 tolak 9. Ada bezanya 7 nombor kat sini. Jadi tengah-tengah ni rasanya 7 ni bagi 2 lah. 7 bagi 2 rasanya 4 ada 4. Ni jaraknya 4. Jadi 9 10, 11, 12, 13. Ni sebenarnya punca 0.13 yang tengah-tengah. Ni yang tengah-tengah. 0.12 sebelah kiri ni sikit je. Yang tengah-tengah. So kalau tengah-tengah ni 0.5.
Untuk jawapan pula bukan 0.5, silap lagi cikgu. 3.5. Bagi separuh lagi. Jadi jawapannya ni anggaran, cikgu anggarkan jawapannya 0.34 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 balik. So ini jawapan anggaran. So kalau jawapan betul-betul, puncakan 0.12, jawapannya 0.35, 0.3546. Hampir. Itu masuk anggaran. Baik, kamu buat latihan, tengok muka surat. Muka surat berapa ni? Cikgu tengok. 55. Buat 3.1F. Anggarkan nilai. Alright. Dan akhir sekali boleh terus selesai dah habisnya, selesaikan masalah 3.1G. Jawab soalan 1 ni. Itu saja hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.